Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi di dalam pembacaan kitab Sahih Imam Muslim dan kita berada pada siri yang ke-202 pada hadis yang ke-3660. Masih lagi dalam tajuk perbincangan berkenaan tentang hadis-hadis berkaitan dengan at-talaq, berkenaan tentang talak. Lalu kita dah tiba pada riwayat 3660 yang mana Imam Muslim membawakan hadis di sini nak menerangkan pada waktu itu ada riwayat yang berbeza daripada riwayat Abdullah bin Umar yang lain. Kesemua riwayat Abdullah bin Umar menerangkan bahawa beliau telah menceraikan isterinya ketika haid dengan satu talak. Namun ada satu riwayat yang mengatakan daripada Ibn Sirin bahawa Abdullah bin Umar menceraikan isterinya dengan 3 talak. Namun kita akan baca riwayat tersebut tidaklah diterima kerana pada waktu itu bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain. Terus maka kata Ibn Sirin, maka tu'ashras isyrina sana. Aku telah duduk selama 20 tahun. Yuhaddithuni, dan telah meriwayatkan kepadaku hadis ini. Aku kenal dia selama 20 tahun. Man la attahimu, orang yang mana aku tidak pernah menyalahkannya dengan kelemahan riwayat. Orang yang tidak dituhmah. Maka orang tersebut meriwayatkan yang mana Muhammad bin Sirin tidak sebutkan nama. Orang tersebut telah meriwayatkan anna bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar talaqa mar'atah, telah menceraikan isterinya dengan talak 3. Maka riwayat ini menyebut dengan talak 3. Wahia haid, dalam keadaan isterinya pada waktu itu dalam keadaan haid. Fa umira an yuraji'aha, maka Abdullah bin Umar telah diperintahkan untuk merujuk kembali kepada isterinya. Maka riwayat di sini ini pun ada kemusykilan sebab bila dah cerai dengan talak 3, maka pada waktu itu dia dah menjadi haram dan perlu berkahwin dengan lelaki lain, maka bagaimana Nabi nak suruh untuk dia rujuk? Faja'altu la attahimuhum, namun kata Muhammad bin Sirin, aku masih lagi tidak pernah menyalahkan mereka para perawi yang meriwayatkan hadis ini. Wala a'riful hadis, dan kata Muhammad bin Sirin, aku juga tidak mengetahui hadis ini sahih ataupun tidak. Hatta sehinggalah laqitu Aba Ghallab bin Yunus bin Jubair al-Bahili. Kata Muhammad bin Sirin, aku telah bertemu dengan Abu Ghallab Yunus bin Jubair al-Bahili. Wa kana dha thabat, dan beliau adalah seorang perawi yang sabat, yang kuat hafazan dan kuat periwayatannya. Fahaddathani, maka Abu Ghallab Yunus bin Jubair al-Bahili telah meriwayatkan kepadaku hadis annahu sa'ala bin Umar, bahawa beliau sendiri pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar. Fahaddathah, maka Abdullah bin Umar meriwayatkan kepadanya hadis annahu talaqa mar'atahu tatliqatan, beliau telah menceraikan isterinya bukan dengan 3 talak, sebaliknya dengan hanya 1 talak. Wahia haid, dan ketika itu isterinya berada dalam keadaan haid. Fa umira, maka Abdullah bin Umar telah diperintahkan oleh Nabi an yuraji'aha, untuk merujuk kembali kepada isterinya. Dan daripada sini itulah yang kita dengar bahawa hukum menceraikan isteri ketika isteri dalam haid, walaupun jatuh talak tersebut, namun ianya adalah berdosa sebab Nabi SAW tidak menyukainya, bahkan Nabi suruh merujuk kembali. Qala qultu afahusibat alaih, maka kata Ibn Sirin, aku telah bertanya kepada Yunus bin Jubair, adakah talak 1 yang beliau sebutkan ketika isterinya dalam haid, adakah itu dikira? Qala,
Maka berkata Yunus bin Jubair, famah, mengapa tidak? Mengapa tak dikira? Awain ajaza, tanggungjawab. Awain ajaza, adakah pada waktu itu Abdullah bin Umar adalah seorang yang lemah, tak berdaya sehingga talaknya tak dikira? Wastahmaqa, ataupun adakah beliau seorang yang jahil sehingga talaknya tak diterima? Maka adakah begitu? Maka semestinya talak tersebut adalah diterima. 3661 yang ini kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Abu Rabi' wa Qutaibah qala hadatsana Hammad an Ayyub bi hadzal isnad nahwa ghaira annahu qala fasa'ala Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara. 3662 baca. Maka masih lagi kisah tentang Abdullah bin Umar menceraikan isterinya ketika dalam haid. Maka ayahnya Umar bin Khattab telah bertanya kepada Nabi tentang perkara tersebut. Fa'amarahu, maka Nabi telah memerintahkannya untuk Abdullah bin Umar merujuk kembali kepada isterinya. Hatta sehingga kalaulah beliau nak ceraikan, maka beliau ceraikan ketika berada dalam keadaan suci, min ghairi jima', tanpa ada sebarang jima'. Wa qala yutalliquha, hendaklah dia menceraikan isterinya fi qubuli iddatiha, pada permulaan daripada iddahnya. Iddahnya bermaksud adalah ketika isterinya berada dalam permulaan suci. 3663 baca sanad dia. Lebih tahu lah. Maka Yunus bin Jubair yang kita baca tadi riwayat dia. Maka Yunus bin Jubair ini nak menerangkan, tadi kita kata bahawa Yunus bin Jubair ada berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Maka manakah riwayat dia? Maka Imam Muslim bawakan riwayatnya di sini. Maka daripada Abu Ghallab Yunus bin Jubair, beliau telah berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, rajulun, ada seorang lelaki yang telah menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya sedang haid. Maka sebenarnya isteri Abdullah bin Umar ini, kata para ulama hadis, namanya adalah Aminah binti, adik, ni basuh tangan tu, basuh mulut. Adalah Aminah binti Ghifar ataupun Aminah binti Ammar, nama isteri yang beliau telah ceraikan. Maka Abdullah bin Umar kemudian menjawab, "Ata'rifu Abdullah bin Umar?" Adakah kamu kenal Abdullah bin Umar? Semestinya Yunus bin Jubair kenal sebab dia sedang bertanya soalan kepada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar menceritakan kisahnya sendiri. Beliau berkata, فَإِنَّهُ طَلَّقَ مَرَأَتَهُ وَهِيَ haid. Abdullah bin Umar pernah menceraikan isterinya ketika isterinya sedang haid. Maka Umar bin Khattab, ayahnya, telah berjumpa dengan Nabi. فَسَأَلَهُ, bertanya soalan tersebut kepada Nabi. فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا, maka Nabi telah memerintahkan beliau untuk untuk merujuk kembali kepada isterinya. ثُمَّ نَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا, kemudian hendaklah menceraikan isterinya ketika isterinya berada pada permulaan iddahnya. Iddah di sini bermaksud suci. Maka isterinya berada pada permulaan iddahnya. Sebentar. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka iddah di sini bermaksud adalah tempoh suci, tuhur. Qala faqultu, maka kata Yunus bin Jubair, idza tallaqa ar-rajulu mar'atah, maka apabila seseorang itu telah menceraikan isterinya ketika isterinya haid, yang mana itu adalah berdosa, namun adakah itu dikira sebagai talak? Ayu'taddu bitilka tatliqah, adakah itu dikira sebagai talak? Adakah talak tersebut jatuh walaupun cerai dalam keadaan berdosa, dalam keadaan isterinya sedang haid? Maka Abdullah bin Umar menjawab, famah, mengapa tidak? Awain ajaza wastahmaqa, adakah Abdullah bin Umar seorang yang tidak berdaya ataupun seorang yang jahil sehingga tak perlu dikira talak semestinya?
Maka seseorang yang menceraikan isterinya dalam tempoh tersebut, maka dia perlu ketika itu menceraikan isteri dalam keadaan haid, maka dikira talak tersebut. 3664 baca. Maka masih lagi kisah yang sama tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Maka apakah yang kita dengar banyak kali? In ajaza wastahmaqa, in ajaza wastahmaqa. Apakah maksud ungkapan Abdullah bin Umar dalam hadis tersebut? Maka pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, maka seolah-olah Abdullah bin Umar bertanya balik, afayartafi'u anhu talaq? Maka adakah pada waktu itu terangkat daripadanya hukum untuk menjatuh talak, sehingga pada waktu itu dia dikira sebagai orang yang lemah dan juga orang yang pada waktu itu bodoh dan jahil sehingga tak dikira talaknya. Maka sebenarnya persoalan ini adalah salah satu bentuk cara orang Arab bila mereka bercakap yang dikenali sebagai istifham ingkar. Soalan yang pada waktu itu mengingkari pada waktu itu pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Kenapa tak dikira talak? Walaupun talak tersebut dilakukan dalam haid, maka kenapa tak diterima talak? Adakah dia seorang yang pada waktu itu tak berdaya? Macam maksudnya kena paksa, kena paksa untuk menceraikan isterinya, ataupun dia seorang yang pada waktu itu istilahnya bodoh, maksudnya tidak tahu apa yang dia katakan dan sebagainya. Semestinya setiap talak yang dilafazkan akan dikira, akan jatuh walaupun seseorang itu berada dalam keadaan bergurau, sedang marah, dalam apapun situasi. Sebab itu kita perlu berhati-hati dalam menjaga apa yang kita tuturkan. Talak bila sebut, maka akan jatuh talak tersebut. Terus wa taqdiru, lalu maksud daripada pertanyaan Abdullah bin Umar tersebut adalah na'am tusab, sudah semestinya talak yang disebutkan ketika isteri sedang haid, talak tersebut dikira. Wala yamtani'u ihtisabuha, dan tidaklah pada waktu itu terhalang daripada nak mengira talak tersebut hanya kerana dia lemah ataupun kerana dia jahil tidak tahu. Itu maksud dia. Terus baca riwayat dia. Dah baca dah sanad dia. Maka daripada Yunus bin Jubair lagi, beliau telah berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, talaqtu mar'ati, aku telah menceraikan isteriku ketika beliau sedang haid. Maka Umar bin Khattab telah datang kepada Nabi dan menceritakan peristiwa itu kepada Nabi. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, liyuraji'ha, hendaklah Abdullah bin Umar merujuk kembali kepada isterinya. Fa idza tahurat, apabila isterinya berada dalam keadaan suci, fa in syaa falyutalliqha, jika dia masih mahu, maka ceraikanlah. Maka daripada sini kita belajar cara untuk menceraikan. Mestilah ketika isteri tersebut berada dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci, dan dalam keadaan suci yang tidak ada jima' persetubuhan dalam tempoh bersuci tersebut. Qala faqultu li ibni Umar, maka kata Yunus bin Jubair, aku telah berkata kepada Ibnu Umar, afatah tasibu biha, adakah talak yang kamu lafazkan kepada isteri kamu ketika dia sedang haid dikira? Maka berkata Abdullah bin Umar, ma yamna'u, apakah yang menghalang daripada talak tersebut tidak diterima? Ara'aita in ajaza wastahmaqa, adakah kerana dia lemah ataupun jahil? Semestinya talak akan diterima. 3665 baca sanad dia. Maka hadis ini nak diterangkan. Kita dah baca banyak hadis tentang Abdullah bin Umar yang Nabi suruh dia rujuk kembali isteri dia. Persoalannya, adakah dia tetap menceraikan isteri dia ketika mana isterinya telah berada dalam keadaan bersuci? Maka hadis ini ada jawapan dia. 3665 baca. Maka aku telah bertanya, kerana kata Ibnu Sirin, aku telah bertanya Abdullah bin Umar. Maka kita tahu sebenarnya riwayat ini adalah pada waktu itu bukanlah direct antara Ibnu Sirin dan Abdullah bin Umar. Sebab ada perawi di tengah-tengahnya, iaitu Yunus bin Jubair. Maka aku telah bertanya kepada Abdullah bin Umar berkenaan tentang isterinya yang beliau telah ceraikan.
Faqala, maka beliau berkata, talaqtuha, aku pernah menceraikan isteriku. Nama dia adalah Aminah binti Ghifar ataupun binti Ammar. Aku pernah menceraikan isteriku ketika mana isteriku berada dalam keadaan haid. Fadzakartu dzalika li Umar, lalu aku ceritakan peristiwa ini kepada ayahku Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab menceritakan kepada Nabi. Faqala, maka baginda bersabda, murhu, suruhlah Abdullah bin Umar, falyuraji'ha, maka hendaklah dia merujuk kembali kepada isterinya. Sebab itu adalah cerai yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul, kerana melakukan ketika dalam keadaan isteri sedang haid. Fa idza tahurat, maka apabila isterinya telah suci, berada dalam keadaan bersuci dalam tempoh tuhur, falyutalliqha, maka hendaklah dia menceraikan isterinya ketika mana isterinya sedang dalam keadaan bersuci. Qala, maka berkata Abdullah bin Umar, faraja'tuha, maka aku telah merujuk kembali kepada isteriku seperti yang Nabi suruh. Maka adakah dia menceraikan ketika mana isterinya suci? Jawapannya ada dalam hadis ini. Kata Abdullah bin Umar, summa tallaqtuha li tuhriha, kemudian aku telah menceraikannya seperti mana yang Nabi suruh ketika mana isteriku berada dalam keadaan tuhur, dalam keadaan tempoh bersuci. Qultu, maka bertanya perawi, fa'tadatta bitilka tatliqati allati talaqta wa hiya haid, lalu adakah dikira talak yang engkau telah sebutkan ketika mana isteri dalam keadaan haid? Qala, berkata Abdullah bin Umar, mali la a'taddu biha, maka mengapa tidak ia tidak dikira? Wa in kuntu ajastu, walaupun aku dikira sebagai orang yang lemah, tak berdaya dan juga orang yang jahil, tetap talak bila disebutkan maka akan dikira. Tiga hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama, iaitu 3666, 67 dan 3668. وبه إليه قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفحسبت بتلك التطليقة؟ قال فما. 3667. وبه إليه قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث تهويل. وبه إليه قال وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها؟ قال فما. 3668. وبه إليه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. 3669. Maka di sini adanya penambahan yang mana dibacakan ayat yang mana seseorang itu perlulah menceraikan isterinya ketika isterinya berada di dalam permulaan bersuci, bukan dalam keadaan haid. Cuma ayat Al-Quran yang dikongsikan di sini adalah mengikut riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berbeza daripada ayat Quran yang mana telah sepakat di dalam mushaf kita. 3669 baca. Maka Abdullah bin Umar telah ditanya, kaifa tara, apakah pandangan tuan fi rajulin berkenaan tentang seorang lelaki talaq imra'atahu yang telah menceraikan isterinya haidah dalam keadaan haid. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, talaq ibn Umar imra'atahu wa hiya haid. Abdullah bin Umar pernah menceraikan isterinya ketika isterinya dalam keadaan haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar, maka Umar bin Khattab telah bertanya kepada Nabi. Maka baginda bersabda, Inna Abdullah bin Umar, sesungguhnya maka Umar bin Khattab cerita kepada Nabi, sesungguhnya anakku Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya wahia haid, ketika mana isterinya dalam keadaan haid. Maka Nabi SAW berkata, liyuraji'ha, hendaklah Abdullah bin Umar merujuk kembali kepada isterinya.
faraddaha. Maka Abdullah bin Umar pada waktu itu telah merujuk kembali kepada isterinya. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza tahurat falyutalliq aw liyumsik." Apabila isterinya berada dalam keadaan bersuci, maka barulah ketika itu dia ceraikan ataupun dia tetap di dalam perkahwinan, iaitu tidak menceraikan. Berkata Abdullah bin Umar, dan ketika itu Nabi SAW telah membaca ayat, "Ya ayyuhan Nabi," wahai Nabi, "idza tallaqtumun nisa," apabila kamu nak menceraikan isteri-isteri kamu, "fatalliquhunna li'iddatihinna." Itu yang ada dalam ayat kita. "Fatalliquhunna li'iddatihinna." Maka ceraikanlah kamu akan isteri-isteri kamu dalam tempohnya, iaitu dalam bersucinya ia. Namun di dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ianya berada dengan perkataan fatalliquhunna fi qubuli iddatihinna. Maka ceraikanlah kamu akan isteri kamu jika kamu mahu ceraikan pada permulaan tempohnya, iaitu pada permulaan tempoh bersuci. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadhihi qira'atu ibn Abbas wa ibn Umar. Ini adalah kiraan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, di mana adanya perkataan qubuli. Jelas ke jelas? Terus 3670 kita tak terjemahkan, begitu juga 3671 pun tidak diterjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. وبه إليه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو هذه القصة 3671. وبه إليه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعد الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال مولى عروة إنما هو مولى عزة. Hadis yang seterusnya berkenaan tentang permasalahan talak tiga. Maka adakah seseorang yang apabila dia menyebut talak tiga, dikira tiga ataupun dikira satu? Maka ini adalah hadis-hadis yang berkenaan tentang perkara tersebut. Terus 3672. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana talaqu adalah talak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa sanataini min khilafati Umar. Begitu juga talak pada zaman pemerintahan Abu Bakar dan 2 tahun pertama daripada pemerintahan Umar. Talaqus salasi, talak 3, wahidatan dikira sebagai satu. Apakah maksud dia? Maka lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua 46, jam'ut talaqis salasi bi kalimah wahidah. Maka hukum menggabungkan 3 talak di dalam satu perkataan. Wa qad ikhtalafal ulama'u fi man qala. Maka para ulama telah berbeza pendapat, kata Imam Nawawi, berkenaan tentang seseorang yang berkata kepada isterinya. Apa dia kata? Contoh. Dia berkata, contohnya, anti talikun thalatha. Aku ceraikan kamu atau aku talak kamu dengan talak 3. Contoh. Maka adakah dikira 3 ataupun dikira 1? Maka faqala Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Bahkan bukan sekadar imam 4 mazhab, majoriti para ulama menyebut yaqa'u as-salas, jatuh 3 talak. Sebab dia menyebut 3. Sementara itu berkata Taus, anak murid kepada Abdullah bin Abbas, begitu juga sebahagian ahlu zahir, la yaqa'u bidzalika illa wahidah, hanya dikira 1. Okey. Hanya dikira sebagai 1. Maka apakah dalil orang yang mengatakan orang sebut talak 3 dikira 1? Mereka menjadikan riwayat Abdullah bin Abbas ini sebagai dalil. Begitu juga ada hadis-hadis, ada riwayat-riwayat lain yang ada di dalam hadis ini. Sementara majoriti para ulama punya pandangan adalah jelas, iaitu ijma' yang berlaku pada zaman Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka sebab itu kita sambung lihat hadis. Faqala Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab telah berkata kepada para sahabat yang lain pada pemerintahan dia, innan nasa, sesungguhnya orang ramai,
qad ista'jalu fi amrin, mereka telah tergopoh-gapah dalam urusan, dalam kurungan urusan talak. Mereka tergopoh-gapah. Sikit-sikit pada waktu itu talak. Sikit-sikit pada waktu itu sebut talak 3. Kanat lahum fihi unatun. Yang sepatutnya urusan talak ini bagi mereka adalah perlu untuk bersikap tenang. Jangan sekali lafaz 3, sekali lafaz 3. Falau amdainahu, kata Umar bin Khattab kepada para sahabat yang lain, maka kalaulah sekiranya kita putuskan, amdainahu, kita putuskan ke atas mereka yang menyebut talak 3 ini sebagai 3, tidak lagi dikira sebagai 1, maka adakah kamu bersetuju? Maksudnya apa yang dilafazkan itulah yang jatuh talak. Maka kata Abdullah bin Abbas, fa amdahu alaihim, maka Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat yang lain telah bersepakat, fa amdahu alaihim, maka telah dibuat ketetapan bahawa apa yang dilafazkan itulah yang menjadi jatuh talak. Apa yang dilafazkan sebut 3, maka pada waktu itu dikiralah sebagai 3. Sebut 2, maka dikiralah sebagai 2. Maka ini dikira sebagai ijma'. Sebab itu pada hasyiah nombor 1, maka kata syarih, lam yunqal an ahadin minhum, tidak ada disebutkan daripada seorang sahabat pun pada ketika itu annahu khalafa Umar, bahawa beliau telah menentang Umar bin Khattab ketika mana Umar bin Khattab membuat keputusan tersebut. Wa huwa yakfi fil ijma', dan itu sudah cukup dikira sebagai ijma'. Dan kita tahu di dalam perundangan Islam, cara untuk mengeluarkan hukum adalah Quran, hadis, nombor 3 adalah ijma'. Maka sebab itu semenjak daripada itu dikira sebagai ijma', apa yang seseorang itu lafazkan, maka itulah yang dikira sebagai bilangan dia. Kalaulah disebut talak 3, maka jatuhlah talak 3. Jelas ke jelas? Okey, kemudian nanti kalau ada masa boleh baca hasyiah nombor 1 ini, maka akan lebih jelas. Maka sebab itu para ulama berkata Abdullah bin Abbas dia bertegas pada waktu itu menyebut 1 talak, bukannya 3. Maka pada baris yang kedua daripada bawah kata syarih, wa amma bin Abbas, adapun pendirian Abdullah bin Abbas, fala'allahu mattala'a 'alal musyawarah, mungkin beliau pada waktu itu tidak mengetahui daripada keputusan mesyuarah Umar bin Khattab bersama dengan para sahabat yang lain. Wallahu a'lam. 3673 baca sanad dia. Maka Abu Sabah telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ata'lamu, adakah tuan tahu annama kanatis thalathu, bahawa talak 3 tuj'alu, dijadikan sebagai 1 pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, wa thalathan, dan talak 3 dikira 3 pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Abdullah bin Abbas, na'am, maka jawapannya adalah ya, beliau berkata. 3674 baca sanad dia. Maka Abu Sabah telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, hati, beritahulah kami. Hat maksudnya datangkan, bawakan kepada kami. Min hanatika, daripada pengetahuan kamu, daripada maklumat kamu, daripada apa yang kamu tahu. Alam yakunit talaqus salasu, bukankah talak 3 itu pada zaman Nabi SAW Abu Bakar dikira sebagai 1? Faqala, beliau berkata, qad kana kadzalika, ianya adalah seperti itu. Falamma kana fi ahdi Umar, maka tak kala pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tataya'an nasu, maka telah tergopoh-gapah orang ramai fi talak, dalam menjatuhkan talak. Fa ajazahu, maka Umar bin Khattab telah menetapkan keputusan alaihim, ke atas orang ramai, bahawa orang yang menyebut talak maka akan dikira berdasarkan kepada sebutan dia. 3 maka jatuhlah 3. 3675 berkenaan tentang seseorang yang mengharamkan dirinya, mengharamkan isterinya ke atas dirinya, walau dan dia tidak meniatkan talak, maka pada waktu itu dia perlu untuk membayar kafarah. 3675 baca.
Maka daripada Hisham Ad-Dastawai telah berkata, telah menulis surat kepadaku Yahya bin Abi Kathir, yuhaddithu, meriwayatkan daripada Ya'la bin Hakim, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya beliau telah berkata berkenaan tentang permasalahan orang yang mengharamkan isteri ke atas dirinya. Maka kata Abdullah bin Abbas, yaminun, itu dikira sebagai sumpah, yukaffiruha, yang perlu ditebus tumpah tersebut. Perlu ditebus ataupun dibayar kafarah untuk sumpah tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, apa sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik. Maka apakah contoh dia? Nanti kita akan baca riwayat 3677. Terus 3672. Maka Sa'id bin Jubair telah mengkhabarkan bahawa beliau telah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, "Idza harrama ar-rajulu 'alaihi imra'atah." Apabila seorang lelaki mengharamkan isteri ke atas dirinya. Dia kata contohnya, engkau haram ke atasku. Anti 'alayya haram. Maksudnya pada waktu itu haram. Tak boleh bersama, tak boleh pada waktu itu memegang, bersetubuh dan sebagainya. Dan dia tak niatkan talak. Maka itu dikira sebagai yamin, sebagai sumpah yukaffiruha, yang perlu untuk dia tebus dan dia bayar kafarahnya. Maka berkata Abdullah bin Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya untuk kamu pada Rasulullah adanya contoh yang terbaik. Maka berkenaan tentang hukum bila seseorang itu mengharamkan isteri ke atas dirinya, apa contohnya pada baris yang ketiga daripada awal tajuk, wa qad ikhtalafal ulama, kata Imam Nawawi, para ulama telah berbeza pendapat fima, pada orang yang berkata li zaujatihi, kepada isterinya, anti alayya haram, engkau haram ke atasku. Maka dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, annahu innawa talaqaha kana talaqa, kalaulah bila dia berkata engkau haram ke atasku diniat talak, maka jatuh talak. Jatuh talak. Berapa talak jatuh? Bergantung kepada apa yang diniatkan. Sebab itu dikira sebagai lafaz-lafaz yang kinayah. Lafaz-lafaz yang tidak jelas. Maka bila kinayah, bergantung kepada niat dia. Adapun kalaulah lafaz yang sarih, macam tadi, aku talak, contoh, aku talak kamu dengan talak 3. Maka itu lafaz sarih. Maka lafaz yang jelas sarih tidak perlu kepada niat. Tapi kalaulah kinayah, kalaulah diniatkan talak, maka jatuhlah talak. Dalam mazhab Syafi'i, wa inna waz-zihar, kalaulah dengan disebut engkau haram ke atasku diniat zihar, kita akan baca nanti apakah itu zihar, maka jadilah dia zihar. Wa inna wa tahrim 'ainiha bighairi talaqin wala zihar, dan kalaulah dia tidak diniatkan pada waktu itu maksud haram dan bukan talak, bukan zihar, maka pada waktu itu jadilah sebagai sumpah yang perlu untuk dibayar kafarahnya. Apa yang perlu untuk dibayar kafarah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa illam yanwi syai'a, kalaulah dia tak niat apa-apa, dia sekadar kata begitu, maka dalam mazhab Syafi'i, as-sahhuhuma, yang paling sahih, yalzamuhu kafaratu yamin, dia tetap kena bayar kafarah, iaitu nanti kita akan baca kafarah yamin. Tapi kita dah pernah baca kan? Hadis-hadis tentang sumpah dah baca kan sebelum ni? Dah baca ke belum? Dah baca dah hadis-hadis tentang sumpah. Maka kafarahnya ada di dalam muka surat pertama, juz yang ke-7. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, bagi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada makanan yang biasa kamu berikan kepada ahli keluarga kamu. Atau au kiswatuhum, bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau tahriru raqabah, memerdekakan hamba. Kalaulah tak mampu, maka fasiyamu salasati ayyam, berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, maka itulah kafarah untuk sumpah-sumpah kamu, firman Allah. 3677, riwayat ini baca.
Maka Aisyah radhiyallahu taala telah mengkhabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yamkusu inda Zainab, Nabi akan berada lama di rumah Zainab binti Jahash. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalunya lepas asar Nabi akan berpusing menziarahi setiap isteri baginda. Nabi akan berpusing menziarahi. Tapi kata Aisyah, setiap kali Nabi berada kat rumah Zainab, Nabi duduk lama. Dan Aisyah dengan Zainab, mereka memang tak begitu ngam. Zainab dia ada tim dia daripada isteri Nabi yang lain. Aisyah selalunya timnya adalah Hafsah radhiyallahu taala anha. Dia rapat dengan Hafsah sebab rumah mereka pun bersebelahan. Maka Nabi duduk lama dekat rumah Zainab sehingga kami yang lain dapat waktu yang kurang. Fayashrabu indaha asalah, dan Nabi akan minum dekat rumah Zainab madu. Nabi akan minum madu. Qalat, berkata Aisyah, fatawataitu pada baris yang keempat, maksudnya adalah ittafaqtu, maka aku telah bersepakat bersama dengan Hafsah radhiyallahu taala anhuma anna ayyatana ma dakhala alaiha nabi, bahawa mana satu daripada kami yang Nabi masuk bertemu dengan dia, faltakul, maka hendaklah dia berkata kepada Nabi, inni ajidu minka riha maghafir, sesungguhnya aku bau daripada mulut kamu wahai Rasulullah, bau maghafir. Maghafir ini adalah sejenis tumbuhan yang berbau busuk. Maghafir, sejenis tumbuhan yang berbau busuk. Apatah nama dia yang disebutkan dalam bahasa Inggeris? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa nama dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu saya pun dah hilang dah. Apa yang kamu jumpa? Nama dia? Saya jumpa tadi terjemahan dia sebagai apatah tadi. Lalu dia adalah jenis tumbuhan yang pada waktu itu berbau busuk. Maka Hafsah kata, ataupun Aisyah, mereka saling merancang, wahai Rasulullah, dan Nabi memang tak suka berbau busuk. Nabi tak suka begitu. Maka mereka akan bertanya, wahai Rasulullah, kami bau daripada kamu bau maghafir, bau tanaman yang busuk, tumbuhan yang busuk. Akal ta maghafir, adakah tuan makan maghafir? Fadakhala alayya ihdahuma, maka bila Nabi masuk kepada yang kedua, sama ada Hafsah ataupun Aisyah, maka mereka akan berkata perkara yang sama. Maka Nabi akan menjawab, bal syaribtu asala, bahkan aku telah minum madu di rumah Zainab binti Jahash, walan a'udalah, dan Nabi kemudian telah berjanji Nabi takkan lagi minum madu dekat rumah Zainab binti Jahash. Maka disitulah turunnya ayat firman Allah, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kenapa kamu mengharamkan benda yang Allah halalkan? Madu tu halal, kenapa kamu mengharamkan ke atas diri kamu? Sampailah kepada firman Allah, in tatuba, jika mereka berdua, siapakah mereka berdua? Hafsah dan Aisyah. Jika mereka berdua bertaubat, sampailah penghujung ayat yang keempat, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha, dan ingatlah ketika Nabi SAW berbisik kepada sebahagian isteri baginda sesuatu bisikan, maka itulah ucapan baginda kepada mereka, bahkan aku telah minum madu. Maka ini adalah kisah berkenaan tentang apabila Nabi mengharamkan sesuatu yang pada waktu itu adalah halal, maka Allah menegur Nabi SAW. Riwayat 3678 juga adalah riwayat yang sama, namun hadis ni panjang. Kita akan sambung pada jam 6.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.